Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Okey. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Okey, sebab kita masih lagi dalam PKP. Belum lagi habis lagi kita punya COVID-19 ni. Dah 2 tahun dah. Okey, walaupun kelonggaran telah diberikan, tapi kita masih lagi perlu mengambil berat tentang SOP. Pergi keluar pakai pelitup muka, bawa hand sanitizer. Jika tak perlu keluar rumah. Kalau nak pergi melancong ataupun pergi berjalan-jalan, kurangkan tempat yang ramai orang. Okey? Sebab insya-Allah kalau kata tak ada apa-apa, sekolah akan dibuka tidak lama lagi. Okey, sekolah akan dibuka mula dengan prasekolah, kemudian murid tahap 1, baru tahap 2. Maksudnya kamu lambat lagi. Oh, syok lagi lah, boleh enjoy kan. Okey, tak adalah enjoy kan. Okey, jadi sebelum mula kelas hari ni, saya nak cek balik. Pada minggu lepas, saya dah ajar tentang tajuk pengaratan. Apa itu pengaratan? Punca-punca pengaratan. Dan tadi pukul 10 waktu tutorial, saya dah minta kamu buat soalan modul muka surat 91 dan 92, betul? Betul, dah buat belum? Betul. Okey, jadi sekejap lagi kita akan bincangkan modul tu. Okey, untuk yang pertama ni saya nak sharekan dahulu satu video. Terdapat objek yang berkarat di sekeliling kita. Objek yang berkarat mempunyai ciri-ciri tertentu. Apakah ciri-cirinya? Objek yang berkarat berwarna perang kemerahan. Selain itu, ia mempunyai permukaan yang kasar. Permukaan yang kasar ini akan menyebabkan sesuatu objek menghasilkan bunyi apabila bergesel. Yang ketiga, objek berkarat akan menjadi rapuh. Okey. Pengaratan. Okey, hari tu saya dah bagi tahu tentang pengaratan, dah tunjuk video yang sebelum ini. Pengaratan, ciri-ciri objek yang berkarat dulu. Objek yang berkarat ni kita akan tengok warna dia. Warna apa tadi? Dia tulis apa? Warna apa? Merah keperangan. Warna perang kemerahan. Warna perang kemerahan. Okey. Dan dia biasanya kalau kita sentuh permukaan dia kasar. Dia tak licin dia kasar. Pernah pegang tak karat ni? Pernah tak jumpa? Karat ni dia ada dekat objek yang apa? Objek macam mana yang boleh berkarat ni? Kayu. Besi. Besi. Kayu boleh berkarat kayu? Tak. Plastik? Tak. Jadi objek besi dia boleh berkarat. Dan yang ketiga, objek yang berkarat ni dia rapuh. Maksudnya dia akan cepat patah. Okay, sebab tu kalau yang besi-besi dah berkarat dia dah tak kuat dah. Okay, kita sambung tengok. Ia dapat menyebabkan objek itu tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rosak. Objek di persekitaran kita diperbuat daripada pelbagai jenis bahan. Ada bahan yang boleh berkarat dan ada bahan yang tidak boleh berkarat. Okey. Objek yang berkarat. Dekat sekitar kita ada banyak objek. Okey, ada yang diperbuat daripada besi. Ada yang diperbuat, kotak ni perbuat daripada apa? Kotak diperbuat daripada apa? Pokok. Kertas. Pokok. Kertas lah, pokok lah. Okey. Basikal ada besi. Meja diperbuat pada? Kayu. Kayu. Okey.
Gelas dibuat pada Kaca. kaca. Ni tin ni. Tin dibuat pada apa? Besi. Besi. Ni ada paku. Skru. Skru dibuat pada apa? Besi. Besi. Lepas tu kita ada surat khabar. Surat khabar daripada Kertas. kertas. Dan ada juga botol. Okey, ada botol. Botol dibuat pada Plastik. plastik. Jadi objek mana yang berkarat? Botol berkarat tak? Syafiq, botol berkarat tak Syafiq? Syafiq dengar tak? Dengar? Botol berkarat tak? Tak. Tidak berkarat. Okey. Puteri Sarah. Mana Puteri Sarah? Ada tak Puteri Sarah? Dengar tak? Internet okey tak? Okey, Yusrah lah. Yusrah. Ya. Okey. Surat khabar dia berkarat tak? Tak. Tidak. Kerana bukan dibuat daripada besi. Siapa lagi? Mia. Saya panggil perempuan dulu. Mia. Ada tak Mia? Mungkin internet. Ya. Okey. Skru. Skru ni akan berkarat tak Mia? Ya. Ya, okey. Jadi saya dah panggil 3 kawan kamu. Kita tengok ni dulu. Cuba kamu fikirkan sejenak. Objek mana yang berkarat? Cuba kamu fikir dulu. Kemudian kita semak. Dapatkah kamu kenal pasti antara objek ini yang manakah akan mengalami pengaratan? Tepat sekali. Objek yang boleh berkarat ialah pagar besi, basikal, tin aluminium dan skru. Jadi betul lah macam yang mula-mula kita bincang tadi. Objek besi akan apa? Objek besi berkarat. Okey, Solihin. Solihin dengar tak? Dengar. Bagi saya satu contoh lain objek yang berkarat. Cikgu, saya Cikgu Mia. Okey, Mia nak jawab apa dia contoh lain yang berkarat? Hidung. Pin tudung, betul? Betul. Lain-lain ada lagi tak? Selain pada yang ada pada gambar ni. Siapa nak cuba? Sebut nama. Tin. Tin. Siapa sebut tin? Syafiq selain pada tin? Paku besi. Paku besi. Lagi? Siapa yang baru masuk tadi? Tulis nama. Simo. Siapa Simo? Pakailah apa tu. Ni, okey. Kita dah PDPR kan dah lama. Okey, buat Gmail. Kan kamu ada Google, kamu ada akaun Gmail kamu kan? Akaun email kamu kan? Guna email kamu sendiri. Janganlah guna email mak. Dekat login, sebelum login tu, login email kamu supaya nampaklah nama kamu. Macam Solihin tu nampak. Nur Amin Solihin. Dia pakai email sendiri. Mia Farzana pakai email sendiri. Puteri Sarah. Jangan pakai email orang lain. Okey? Belajar. Dah PDPR dah lama dah. Dah 2 tahun dah kita PDPR ni. Okey? Kita sambung tengok video. Objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Terdapat pelbagai lagi objek di sekeliling kita yang diperbuat daripada besi dan boleh mengalami pengaratan. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pengaratan? Mari kita lihat uji kaji ini. 3 tabung uji ini diisi dengan objek diperbuat daripada besi iaitu paku. Tabung uji pertama mempunyai udara dan kalsium klorida kontang. Fungsi kalsium klorida kontang adalah untuk menyerap kelembapan supaya keadaan di dalam tabung uji kekal kering. Okey. Tabung uji pertama. Di sekarang ni kita nak mengkaji apakah faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Kenapa punca? Apa punca pengaratan ni? Okey. Jadi Sebab air dan udara. ya, air dan udara. Jadi sekarang kita nak buat kajian. Kita nak test. Minggu sudah saya dah bagi tahu kan, air dan udara kan. Jadi kita nak test betul tak? Di dalam makmal kita boleh buat kajian. Kita boleh buat kajian dengan cara yang pertama, kita ambil tabung uji. Kita ambil tabung uji dan kita tutup. Letak penutup kabus. Lepas tu kita masukkan dalam ni sebatang besi.
Okey, kenapa kita masukkan besi? Sebab besi ni adalah objek yang boleh berkarat. Tak boleh letak plastik. Plastik sampai tahun depan pun tak berkarat. Okey, kita letak besi. Dalam tabung uji yang pertama ni, dia kering, tak ada apa-apa air. Dia ada udara, kemudian dia tambahkan lagi dengan kalsium klorida kontang. Apa itu kalsium klorida kontang? Kalsium klorida kontang, dia dah akan masuk periksa. Okey, kalsium klorida kontang ni berfungsi untuk menyerap kelembapan. Cikgu, mana ada air? Macam mana pula ada kelembapan? Ya, jangan lupa. Dalam udara ada wap air. Dalam udara kita sekarang ni, kat tepi kita ni ada wap air. Jadi dalam udara ni masih ada wap air. Walaupun sedikit, dia boleh menyebabkan kepengaratan. Jadi, untuk yang pertama, bila kita tambah kalsium klorida kontang, confirm tak ada air. Hanya ada udara sahaja. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tabung uji kedua mempunyai udara dan air paip. Okey, tabung uji yang kedua, dia letak udara dan air paip. Apa beza air paip dengan air didih? Kadang-kadang kamu tengok dia tulis air paip, sini dia tulis air didih. Air paip, dalam air paip ada udara terlarut. Cikgu, dalam air ada udara terlarut? Ya, habis tu ikan kan bernafas dalam air. Dalam air ni ada udara terlarut. Okey. Jadi tabung uji kedua ada udara, ada air. Okey, yang pertama udara saja, air tak ada. Yang kedua, okey, yang kedua mana Azim tadi? Azim, Azim, hilang dah Azim. Ada tak Azim? Ya. Okey Azim, yang kedua tadi. Ada udara dan ada apa Azim? Air paip. Ada air. Bukan air paip, ada air lah. Maksudnya air paip tu ada air lah. Okey. Manakala, tabung uji ketiga diisi dengan minyak dan air paip yang dididihkan. Okey, tengok yang nombor 3. Nombor 3, dia ada letak minyak. Kenapa letak minyak? Supaya udara dekat luar tak boleh masuk. Jadi dalam ni, udara dekat luar tak boleh masuk. Okey. Dan dalam ni, ada air paip yang dididihkan. Tadi saya dah terangkan. Air paip yang dididihkan, maksudnya yang kamu dah masak sampai mendidih tu, dalam dia tak ada udara. Sebab tu bila kamu masak air tu mendidih kan? Keluar nampak bubble-bubble kan? Jadi udara dalam ni pun semua dah dikeluarkan. Jadi, dalam yang ketiga ni, ada air tapi tak ada udara. Okey, dalam air ni pun tak ada udara luar pun tak boleh masuk. Kamu tengok balik, saya terang balik. Yang pertama, ada udara, tak ada air. Okey, yang pertama, apa? Amin? Ada udara. Amin Solihin? Yang pertama apa? Udara. Ada udara. Air ada tak? Tak ada. Air tak ada. Okey, yang kedua. Siapa ni Akif. Okey, yang kedua Akif. Udara dan air. Ada tak dalam yang kedua ni? Air paip dan udara. Maksudnya yang kedua ni dia ada air, dia ada udara. Dia ada dua-dua Yang pertama tadi dia ada satu je. Dia ada udara sahaja. Dan yang ketiga, Yusrah, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dia ada apa dalam ni? Dia hanya ada apa? Minyak dengan air. Dia ada air saja. Minyak tu tak payah. Kenapa saya sebut minyak? Minyak tu maksudnya tak ada udara. Okey, dia ada air sahaja. Dan kalau kamu masih ingat, minggu sudah kita dah belajar untuk berkarat, untuk besi tu berkarat, dia mesti ada dua-dua. Mesti ada air, mesti ada udara. Jadi hipotesis, kita buat perangkaan awal. Hipotesis dekat sini, kalau kita tengok yang nombor 1 ni, kamu rasa besi ni akan berkarat tak? Yusrah, yang pertama ni akan berkarat tak? Tak. Tak, kenapa? Sebab dia ada satu je, tak ada dua-dua. Dia ada satu je. Ni yang Yusrah punya tekaan. Yang lain tu mungkinlah berbeza. Okey, Mia. Okey, Mia, yang kedua ni kamu rasa berkarat ke tak berkarat, Mia? Ada tak? Yang kedua ni, paku dalam tabung uji kedua ni, kamu rasa dia akan berkarat ke tidak, Mia? Ya. Kenapa? Mengapa?
Inferent, mengapa? Inferent, mengapa? Mengapa, Mia? Kalau jawab inferent mula dengan apa? Kerana. Kerana. Kerana apa? Kerana kehadiran ataupun kerana ada udara dan air. Mesti ingat kalau berkarat dia mesti ada dua-dua. Okey. Yang ketiga ni, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Siapa nama? Akif. Okey, Akif. Paku dalam tabung uji ketiga, dia akan berkarat atau tidak, Akif? Tidak. Tidak. Mengapa? Kerana minyak menghalang udara. Kerana minyak menghalang udara. Tiada udara dalam tabung uji yang ketiga. Kita cek, tengok. Air yang dididihkan tidak mengandungi udara. Manakala, fungsi minyak pula dapat menghalang udara daripada masuk ke dalam air. Paku-paku ini dibiarkan selama 7 hari dan pemerhatian direkodkan. Pemerhatian mendapati paku dalam tabung uji 1 tidak berkarat. Paku dalam tabung uji 2 berkarat, manakala paku dalam tabung uji 3 tidak berkarat. Okey, jadi betul. Tahniah. Tepuk tangan. Okey. Jadi betul lah apa yang Yusra, siapa lagi tadi? Mia dan Akif jawab. Tabung uji pertama dia tidak berkarat. Tidak berkarat kerana tak ada udara, dia tak ada air, dia ada udara je. Tabung uji kedua, dia berkarat kerana ada dua-dua. Untuk berkarat mesti kena ada dua-dua, udara dan air paip. Dan tabung uji ketiga tidak berkarat kerana tidak ada udara, hanya ada air sahaja. Ini menunjukkan bahawa paku yang terdedah kepada udara dan air mengalami pengeratan. Manakala paku yang hanya terdedah kepada udara sahaja atau air sahaja tidak mengalami pengeratan. Kesimpulannya, kehadiran air dan udara menyebabkan besi berkarat. Objek yang diperbuat daripada besi yang dibiarkan terdedah kepada air dan udara untuk suatu masa yang lama akan mengalami pengeratan. Pengeratan dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menyapu objek dengan minyak atau gris. Minyak atau gris disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Kedua, menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Bahan tahan karat seperti plastik disalut pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Ketiga, menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Lapisan logam tahan karat seperti timah dan aluminium disadur pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Dan keempat, mengecat objek. Cat disapu pada permukaan objek yang diperbuat daripada besi. Okey. Ini adalah 4 cara untuk mencegah pengeratan. Yang pertamanya, kalau dekat rantai motor, kita letak apa? Kita letak minyak atau kita letak gris. Okey, sama juga dekat engsel pintu. Kalau engsel pintu rumah kamu ada bunyi-bunyi kan? Ada bunyi-bunyi, kita buat apa? Bubuh minyak. Dekat rumah ada minyak tak? Minyak gris. Selalunya dalam botol spray tu, WD-40. Dia tulis WD-40, WD-40. Itu yang paling biasa kita gunalah. Okey. Kamu tengok yang kedua, menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Biasanya penyangkut baju, tali penyidai. Mak kamu ada tak penyidai kat luar rumah yang guna besi tu? Lepas tu dia ada salut dengan plastik kan? Dia ada plastik. Okey, plastik tu untuk mengelakkan besi tadi berkarat. Menyadur tu maksudnya logam ni disalut dengan lapisan logam yang tahan karat. Contohnya motor, exhaust motor EX5. Tahu exhaust motor? Kamu tengok berkilat je kan? Sebab dia dah salut. Sama juga dengan mengecat. Pagar rumah kita cat supaya dia tidak berkarat. Okey. Pengeratan pada objek yang diperbuat daripada besi membawa banyak keburukan. Kita perlu mencegah objek daripada berkarat.
Antara kepentingannya ialah menjadikan objek besi selamat digunakan. Makanan yang terdedah kepada karat bahaya untuk dimakan. Selain itu, objek besi akan tahan lama dan tidak mudah rosak. Kita juga dapat menjimatkan kos penyelenggaraan yang disebabkan oleh pengaratan. Okey, ni salah kepentingan lah kenapa kita kena mencegah pengaratan. Selamat digunakan. Okey, kalau kamu terpijak paku yang berkarat, kamu kena pergi jumpa doktor, kena cucuk. Kenapa cikgu? Karat ni bahaya, boleh menjejaskan kesihatan kamu. Okey. Kemudian objek yang tidak berkarat ni dia tahan lebih lama lah. Kalau tidak nanti dia akan rapuh, pecah, okey, dan menjimatkan duit kita. Dan terakhir, menjadikan objek kelihatan cantik. Dan inilah yang selalunya kita buat. Kita cat ni sebab nak bagi nampak cantik. Motor kan, beli Waisuku, spray colour purple contohnya kan. Okey, ada yang nak masuk. Okey. Dapatkah kamu memahami tajuk ini? Diharap penerangan ringkas ini membantu kamu memahami tajuk pengaratan dengan baik. Okey, setakat yang kita terang ni, faham tak? Okey, saya ulang balik sikit. Faham. Karat ni dia ada dua punca. Okey, besi ni boleh berkarat. Apa yang pertama mesti ada apa? Air. Yang kedua? Udara. Kalau ada air je, tak ada udara, berkarat tak besi? Tak. Kalau ada udara je, air tak ada, berkarat tak besi? Tak. Dia mesti ada dua. Ada udara, ada air, barulah boleh berkarat. Dan kita ada 4 cara. Tadi mana ke tadi? 4 cara untuk mengelakkan karat. Kita boleh menyapu objek dengan minyak. Kita boleh menyalut dengan lapisan tahan karat. Contohnya plastik. Kita boleh menyadur objek dengan lapisan logam yang tahan karat. Dan yang keempat, kita boleh mengecat. Kenapa kita buat benda ni semua? Kita buat semua benda ni. Inilah kepentingan dia untuk elakkan tak nak bagi besi tu berkarat. Kita tak nak bagi. Okey, cuba tengok. Contohnya kita tengok dalam kita punya Google Meet ni kan. Kita tengok Syafiq. Syafiq dia duduk dekat luar. Depan bawah bumbung kan. Bawah pondok. Atas tu besi ke kayu Syafiq? Atas pondok kamu tu. Tengok tiang tu. Besi kan? Cuba tengok apa jadi pada warna tiang tu. Warna apa? Karat tadi warna apa? Oren. Oren, perang. Perang kemerahan. Perang kemerahan. Jadi Syafiq, kalau nak bagi tahan lama, kena cat. Tadi kan dah ajar. Okey, nanti kamu boleh cat dengan ayah kamu ataupun dengan keluarga kamu boleh cat. Dengan abang kamu ke, saudara ke boleh cat. Yang pertamanya, selamat digunakan. Yang kedua, tahan lama supaya bumbung tu tahan lama. Nanti bumbung tu runtuh. Okey. Dan yang ketiga, menjimatkan kos lah. Kalau bumbung tu runtuh, dah nak kena keluar duit beli bumbung baru. Baik beli cat murah. Nak beli bumbung mahal. Kemudian nampak cantik. Catlah warna apa yang kamu suka supaya nampak cantik. Okey. Setakat ini, jadi kita nak bincang pula. Tadi saya dah suruh buat apa? 91, 92. Modul sains. Okey. Modul sains. Kita bincanglah setakat mana yang dapat. Okey. Okey. Ini muka surat 91. Okey. Dah sedia? Sudah. Okey. Raja 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Amirul. Sebatang paku besi masing-masing diletakkan dalam 2 bekas yang berlainan. Okey. P dan Q diletak dalam bekas P, diletak dalam bekas Q. Okey. Dalam bekas P, kamu tengok dekat bekas P ni, dia ada air paip. Air pili. Air pili tu air paip. Okey. Kemudian dekat bekas Q, diletak dalam minyak. Yang ini ialah minyak. Ini minyak. Yang ini dia letak dalam
Air. Air pili. Okey, dalam air pili ni, saya dah bagi tahu tadi. Dalam air pili ni, dia ada apa? Dia ada udara. Terlarut. Ada udara terlarut. Tulis kat tepi buku kamu. Ada udara terlarut. Okey. Durani nampak Durani? Ada Durani sini? Ada tak Durani? Tak nampak Durani. Mungkin internet dia tak berapa clear. Okey. Nampak. Oh, nampak. Okey, good. Dan ada air. Nampak ni air? So, dia ada air. Dia ada air. Dan Nampak. okey, dan ada udara. Bekas P dia ada air dan udara terlarut. Dekat bekas Q ada air tak? Tak ada. No air. Tiada air, no water. So, dan ada udara tak? Tak ada. Kenapa? Sebab ada minyak. Minyak ni udara tak boleh masuk dalam minyak. Jadi, apakah yang berlaku kepada bekas Q? Okey, apakah yang berlaku kepada paku besi? Okey, dalam bekas P, paku besi dia. Okey, kamu rasa apa akan jadi? Berkarat. Berkarat. Good. Siapa jawab berkarat tu betul? Siapa salah tu buat pembetulan. Okey. Bekas Q, Tidak berkarat. Tidak. Paku tidak. Tidak berkarat. Okey. Boleh tulis paku berkarat. Paku tidak berkarat. Very good. Okey, boleh tulis. Okey. Nyatakan inference. Macam biasa, gariskan inference. Gariskan inference, tulis apa kat atas? Sebab. Tulis sebab. Sebab apa ya? Sebab apa paku P berkarat, paku Q tak berkarat? Sebab apa? Sebab apa? Kerana bekas P mengandungi udara. Kerana Bekas P mengandungi air. bekas. Kamu jawab apa? Bekas P mengandungi udara. Mengandungi udara dan apa? Air. Dan air. Berbanding. Jangan lupa berbanding. Bekas apa lagi satu ni? Q. Kena jawab macam ni. Kerana bekas P, kerana bekas P mengandungi udara, P ni ada udara dan air. Dia ada udara dan air. Berbanding. Berbanding bekas Q. Maksudnya bila kita cakap berbanding bekas Q tu tak ada. Tak ada air, tak ada udara. Faham ke? Okey, boleh megat? Okey, good. Okey, apakah yang berlaku? Apakah yang perlu dilakukan ke atas paku besi bekas P untuk menghalangnya dari berkarat? Okey, sekarang ni Amirul, nama dia Amirul. Amirul tak nak bagi bekas P ni, paku ni berkarat. Dia tak nak paku tu berkarat. Apa yang Amirul kena buat? Tadi saya dah tunjuk ada 4 cara untuk mengelakkan pengaratan. Mengecat paku. Okey, mengecat paku. Tanda mengecat paku. Okey, membalut kapas dengan kapas. Boleh balut dengan kapas? Tak boleh, tak sesuai. Sebab kapas ni dia menyerap air kan? Okey, membalut paku tu dengan kertas tisu. Boleh? Balut dengan tisu? Tak. Kenapa tak boleh? Tisu tu. Sebab apa? Tisu juga menyerap. Sebab kapas menyerap air. Tisu dan kapas menyerap air. Jadi cara dia ialah mengecat paku itu. Okey, siapa betul? Betul tak? Betul. Okey, very good. Betul. Okey. Cara-cara tadi. Cara-cara mencegah pengaratan. Okey, cara menyapu grease. Selain pada menyapu grease, apa kita boleh buat? Mengecat. Mengecat. Very good. Dah mengecat, menyapu minyak. Dah menyapu minyak. Apa lagi boleh buat? Menyalut. Menyalut dengan apa? Contohnya. Tadi yang penyidai tadi. Salut dengan apa? Hanger. Objek dan lapisan bahan tahan karat. Contoh dia apa? Apa yang kalau dekat penyidai, dekat kamu punya panggil apa? Hanger. Hanger penyidai baju tu. Okey, selalunya besi kan. Kalau besi dia ada apa dekat tepi dia tu? Dia salut dengan apa?
Plastik. Plastik ini adalah bahan tahan karat yang Yusra cakap tadi. Very good Yusra. Okey, menyadur dengan timah. Okey, nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Okey, sekejap. Ini saya nak tanya Megat sebab Megat baru masuk. Megat, apakah faktor yang menyebabkan pengaratan? Sebab ada udara dan air. Kehadiran udara dan air. Setuju tak dengan Megat? Setuju? Oh, Yusra angguk tu setuju tu. Sah lah tu. Sah lah mungkin Yusra. Okey, nyatakan satu kepentingan mencegah pengaratan. Kenapa kita kena cegah pengaratan? Tadi saya dah cerita dah dekat Syafiq tadi. Syafiq. Ada Syafiq? Tadi saya kata kenapa kita kena cegah pengaratan? Minta satu je. Dia ada 4. Minta satu je. Syafiq dah internet dia tak okey. Siapa boleh tolong? Saya cikgu. Siapa? Saya. Okey. Akif. Selamat digunakan. Yes. Objek lebih selamat untuk digunakan. Okey, very good. Objek besi yang telah dicat tidak berkarat. Objek besi yang telah dicat tidak berkarat. Mengapa? Buat apa? Gariskan mengapa. Dekat atas mengapa ni kita tulis apa? Ni apa ni? Mengapa tu apa? Inference. Inference mula dengan apa? Kerana. Kerana apa objek besi yang dah dicat ni tak berkarat? Why? Why? Kerana lapisan cat menghalang air dan udara secara stabil daripada sampai ke permukaan besi. Wah, ni jawapan siapa tadi? Dorani? Saya. Akif. Ni jawapan Akif. Boleh terima? Kerana lapisan cat menghalang air dan udara daripada sampai ke permukaan besi. Very good. Bila air dan udara tak sampai pada besi, maka tak adalah apa? Tak ada apa? Karat. Tak adalah karat. Karat ni bagus tak? Tak. Karat ni bagus? Tak. Tak bagus. Karat ni tak bagus. Kerana dia boleh merosakkan objek, dia boleh menyebabkan objek tu cepat rosak, tidak selamat, tidak cantik. Kamu suka ke? Rumah kamu nanti orang datang pagar berkarat apa semua. Jadi kamu tak ada apa-apa tu, beli cat lah. Okey. Macam nak raya kan, nak raya semua dia cat je. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa tak nak tanya? Ada apa-apa tak? Okey, jadi kesimpulan. Kesimpulan saya nak tanya ni. Ingat tak ingat? Untuk kesimpulan. Okey. Objek apa yang akan berkarat? Solihin, objek apa yang akan berkarat? Besi. Okey. Kenapa besi berkarat? Sebab apa besi tu berkarat? Kerana ada air dan udara. Kerana kehadiran air dan udara. Okey, lepas tu bagus tak karat ni? Tak bagus. Jadi macam mana kalau karat tu tak bagus, macam mana kita nak mencegah pengaratan? Mengecat. Lagi? Menyandut. Lagi? Menyapu minyak dan grease. Lagi? Menyadur. Okey, very good. So semua orang dah dapat. Sekejap saya nak ambil gambar. Okey. Okey. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Cikgu. Bye, cikgu. Okey. Cikgu.
Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye Mia. Bye cikgu. Okay, salam kat Muammar tu. Apa Okey. Muammar buat kat rumah? Tengah kelas. Tengah kelas. Okay, bye. Bye.